Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita, yang memungkinkan kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin setelah bercuti panjang, cuti PKP. PKP pun 3 peringkat, PKP, kemudian PKPB bersyarat lah PKPP. Lepas ni tak tahu kan? Kita harap artinya dia pemulihan lah ni, PKPP, P belakang pemulihan ya. InsyaAllah kalau tak ada apa kerana kes yang aktif tu tak sampai 100. Kalau sifat clear kan? Tak perlu dah penjarakan. Kalau ni kena penjarakan, dia kita pergi Allahumma salli ala Muhammad, masjid surau, dia tak sama, ada macam ni, ada macam tu kan. Pasal SOP ni kadang tidak jelas ya. Ada yang jawab selang satu soft. Ini kalau selang satu soft, pas belakang kan, selang satu soft, jamaah makin kurang lah kan. Ada yang antara sejadah ke sejadah semeter kan. Dia sebenarnya asalnya dari orang ke orang semeter kan. Mana kata tuan-tuan buat ni semeter, tak ada masalah kan. Walaupun nampak dekat, ada nampak jauh, pasal semeter tu dari hujung sejadah tu ke hujung sejadah tu jauh. Sejadah semeter tu, orang-orang semeter lebih. Ada pola pasal minimal semeter. Baik, itu SOP yang kita kena aturlah ya, walaupun di sana pelbagai ada pandangan-pandangan yang terpencil mengatakan macam mana boleh berjemaah, tak apa kan. Tak apalah, itu pandangan gharib yang janggal, yang terpencil kan. Kerana pandangan ahli majlis jawatan kuasa fatwa kan, baik negeri kita Kedah dan negeri-negeri yang lain, semua itu mengamalkan ataupun menyuruh untuk pelaksanaan solat berjemaah secara penjarakan. Jadi kita akur dengan SOP tersebut, tak perlulah kita ambil pandangan-pandangan yang janggal tadi. Baik, maka kita tidak ingin berceloteh panjang lah kan? Pasal lama tak bertemu. Dia mula ni dengan mukadimah panjang sikit. Jadi kita nak sambung, dia lama tak bertemu, kita tak tempat nak sambung tu. Jadi kita ambil pada sifat yang wajib bagi Allah, sifat ilmu. Walaupun kita baca dah pola, kita mula balik 4 bulan. Bulan 3, 4, 5, 6, 7 jumpa balik. Jadi kalau kita dah baca dah awal ni pun kita ulang balik, tak ada jadi masalah. Baik, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sambung dalam surat 28. Wal ilmu, baris yang ke-7 dari atas 28. Baris yang ke-7 dari atas, sifat yang wajib bagi Allah, sifat ilmu. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain, amin amin Allahumma amin. Ilmu, wal ilmu, artinya yang ketiga daripada sifat ma'ani itu ilmu. Ilmu ni sifat yang ketiga pada bahagian sifat ma'ani, iaitu dimulai dengan qudrah pertama, iradah kedua, dan yang ketiga ni kita nak baca ilmu. Sifat yang ketiga daripada sifat ma'ani itu ilmu. Artinya ia tak masuk arti lagi tu. Arti itu duduk lepas tu. Artinya mengetahui. Ilmu itu mengetahui, iaitu sifat yang mawjudah, yang wujud, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang ta'alluq ia dengan suatu atas wajah, meliputi dengan dia atas barang yang ia dengan dia tiada terdahulu sembunyi. Makna ilmu pada sifat ilmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang tersembunyi, tidak ada yang didahului dengan tidak tahu. Makna sifat mawjudah yang berdiri pada zat Allah, ilmu. Maka mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan dengan yang baru. Semua yang baru ia didahului dengan jahil, dengan tak tahu. Lawan kepada ilmu, al-jahl, jahil. Jadi semua yang baharu selain daripada Allah, semua didahului dengan tidak tahu. Baik itu lahir-lahir tak tahu lagi, sehinggalah melalui proses menuntut ilmu, belajar dan belajar. Cuma pada Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar ilmu, beri ilmu. Allah menitipkan ilmu ke dalam dirinya Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan diajar kepada Nabi Adam segala nama dunia yang memungkinkan atau sebagai sebab musabab Allah nak menjadikan manusia ni sebagai khalifah atas muka bumi. Karena malaikat sebut ayat sebelumnya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu respon malaikat setelah Allah khabar kepada malaikat Allah nak cipta manusia, nak jadikan khalifah. Maka malaikat respon, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima', adakah engkau ya Allah nak menjadikan nanti khalifah manusia, khalifah di atas muka bumi yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Kemudian sambung lagi malaikat, wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu, tasbih, nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, memujimu dan mensuci kamu, membesar kamu, mensuci kamu. Maka ujung ayat tu Allah sebut, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka datang ayat tu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Kelebihan manusia menjadi khalifah atas muka bumi ini dengan ilmu. Itu kita disuruh untuk menuntut ilmu. Talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib atas orang muslim, lelaki muslim dan juga lelaki muslimah, lelaki muslimah pula. Lelaki muslim dan perempuan muslimah. Muslimin dan muslimah, lelaki dan perempuan yang muslim. Wajib tu tuju dia sudah adalah fardu ain. Kerana nak meluluskan dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk seluruhnya, baik manusia, jin, malaikat, semualah, iaitu kalau ilmunya adalah didahului dengan tidak tahu, awal tak tahu lagi, lahir-lahir tak tahu, maka proses belajar. Kemudian tahu pada makhluk ada batas, ada had dia, baik itu dia tak boleh mendabik dada, dialah yang paling alim dahulu. Ilmu pada Allah tak ada cakupan apa, maksudnya menyeluruh seluruh, tak ada batas, tersembunyi pun Allah tahu. Yang Allah SWT Muhammad, yang awal pun Allah tahu, yang ketika semasa Allah tahu, yang akan datang Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Baik. Kemudian maka diketahuinya akan yang dahulu dan yang lagi akan datang. Allah tahu hak dulu, hak sebelum, juga yang akan datang Allah tahu. Baik. Kemudian dan yang sekarang dengan ilmunya yang satu, maka diketahuinya barang yang di dalam 7 petala langit dan yang di dalam 7 petala bumi, hingga suatu yang amat tersembunyi. Mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui keseluruhan, tanpa ada yang tersembunyi, hatta gelap sekalipun. Disebutkan satu contoh di sini sebagai analogi ataupun misalan, sebut kiasan balaghah dia. Apa tu? Seperti kaki semut yang hitam. Sebut tak nampak tu. Semut kecil dah. Ada semut di kaki semut. Kalau kata semut pun tak nampak dah. Ni kaki semut kecil ni. Kaki semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam. Semut tu dia punya analogi. Semut tu jalan atas batu tu hitam. Lepas tu pada malam, Allah SWT Muhammad, malam yang sangat gelap gulita. Jadi nak sebutnya kaki semut kecil lagi. Dah lah gelap dah. Dia di apa nama sebut dengan batu atas batu hak hitam dah. Batu malam kelam pula. Ni kalau kata bukan semut, binatang besar lagi pun kita tak nampak dah, makhluk tak nampak dah. Ayam hitam ada, semua hitam. Ada ayam sutera hitam, semua hitam, muka pun hitam. Paruh hitam, bulu hitam dah, semua hitam. Tu ayam, kita sebut ayam sutera hitam, duduk atas batu hitam pada malam yang gelap, tak nampak dah. Itulah kita nak sebut sini sebagai balaghah dia, kiasan bahawa Allah Subhanahu wa taala tahu kan keberadaan pada keadaan tadi itu sekalipun, halu begitu, gelap begitu sekalipun. Dan diketahuinya pula barang yang terlintas pada hati seorang. Terlintaslah hati seseorang, Allah tahu. Dan barang yang memandang oleh mata, bukan setakat apa tu hati, juga mata, semualah. Apa yang dilakukan oleh hamba ni Allah tahu. Maka diketahuinya yang mawjud, Allah tahu benda yang wujud, benda yang ada, dan yang makdum, benda yang tak ada.
Sama ada tak ada itu memang tak ada. Memang tak ada dalam erti kata Allahumma salli ala Muhammad, tidak diciptakan. Satu lagi yang makdum tak ada setelah melalui ada, ya, kaum-kaum terdahulu, ya, dan segalalah yang terdahulu kan. Kalau kata ini kita boleh tahu melalui apa tu kajian sejarah dan sebagainya, bolehlah ya, sebagai bukti lah, membuktikan ya, dan nasar kau ada tulang dan nasar. Maka dulu ada binatang segini dan besar lagi dari gajah. Tu mana tu pada dengan apa tu kajian dan sebagainya lah. Itu pada makhluk. Tapi makhluk tidak tahu apa yang telah lalu. Baik. Allah Subhanahu wa taala tahu yang mawjud dan juga yang makhluk. Maka tiada dikatakan ilmunya itu mudah dan payah dan usaha dan nazar. Maka pada ilmu, sifat ilmu bagi Allah ni tak boleh kata mudah, tak boleh kata payah, tak boleh kata dengan usaha, tak boleh kata dengan nazar. Nazar itu pemerhatian, yang ni tilik dan fikir. Kerana hak tu, hak mudah, payah, usaha, tilik, fikir ni nazar ni pada makhluk. Makhluk kan, mari tanya kita, mu belajar matematik tambahan mudah ke payah? Pelajar A kata mudah, pelajar B kata payah, aku gagal dia. Ujian aku gagal, besok ujian. Pasal masing-masing berbeza tahap ilmu, mana kepahaman dia dengan apa itu kita sebut tadi itulah, mata pelajaran tu ilmu, tu ilmu matematik tambah ilmu banyak macam-macam. Ni kalau dia mudah faham, mudah dia. Ni kalau dia tak faham, payah. Kemudian dengan usaha, ada yang perlu kepada usaha yang bersungguh-sungguh, ada yang sambil lewat boleh. Kerana masing-masing dia tak sama. Macam saya dulu ada kawan menghafal Quran. Dia Allah beri cepat ingat, mudah ingat. Semuka surah Al-Quran 15 hari. Semuka 5 minit dia hafal. Tapi kelemahan dia Allah SWT malah. Dia malah. Tapi bila dia ngapa selesai. 5 minit kita dalam setengah jam di kepala. Lagi-lagi pun 20 minit, 25, setengah jam. Tengok pada ayat tu. Kalau tak biasa ngapa, sejam lebih semuka. Tapi kalau dah biasa apa tu apa dihafal, kita dah menggunakan apa itu akal kita untuk menghafaz, mengingat, maka makin lama makin cepat. Cuma kalau 5 minit itu cepat sungguh, cepat. Tapi kelemahan dia malah. Jadi itu ke tadi, dia tak berapa usaha mana, tapi kerana dia cepat. Kalau dia rajin, 6 bulan boleh hafal. Ni hak yang kata 5 minit semuka ni, yang ngapa Quran satu Quran ni 6 bulan. Ada 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Cepat aja tu. Bukan semua orang boleh macam tu. Maksudnya dia punya tahap ingatan dia begitu cepat. Seperti mana imam-imam yang terdahulu lah, umpamanya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam-imam terdahulu, dia tulis pun. Kalau tulis tu bukan tulis dengan pen, tulis dengan jari. Mana tak ada, tapi dengan tulis lekatlah kepala. Kita tulis dengan pen dah ni, lepas tu baca ni, ingat ni. Pasal kita lemah kan? Itu kita kata pada makhluk berbeza-beza tahap dia. Ada yang di sini nak sebut usaha, ada yang perlu dengan usaha. Semua orang boleh. Mengapa ni semua orang boleh. Cuma berbeza tahap keadaan ingatan dia. Kalau kurang dia kena usaha lebih. Kalau cepat tak perlu, tak usaha sangat. Kalau usaha lagi bagus lah.
cepat dia boleh ingat, cepat dia boleh habis. Dan nazar ilmu tu dengan tengok jalan situ, tengok berjalan ni baru tengok menatang ni, ada orang menatang ni, orang nampak, tu dengan nazar. Tapi menatang lah ni banyak dah boleh tengok, pasal kita ada media sosial. Kalau orang dulu TV pun tak ada, jumpa orang nampak. Tak jumpa tak nak terkenal lagi. Kalau hari ni search lah, tekan tapir keluar, macam-macam keluar, babun ke apa, lutung ke apa, tekan keluar. Dia punya menatang tu kan boleh tengok beza lutung, kerok, pokok dia. Baik, itu pada makhluk, ya, pada makhluk baik manusia dan semua lah. Baik, mana ilmu pada makhluk, tahu pada makhluk itu didahului dengan tidak tahu. Dengan belajar ni lah, dengan belajar, ada yang mudah, ada yang payah. Maka tengok pada orang pula, ada yang perlu usaha, ada yang tak perlu usaha, ada yang kena tengok pemerhatian, mentilih, tahu. Baik, maka diketahui Allah akan segala yang wajib daripada zatnya dan segala sifatnya, dan diketahuinya akan segala yang mustahil seperti syarik baginya, sekutu baginya. Yakni diketahuinya akan syariknya itu tiada maujud sekali-kali, tak wujud sekali-kali sekutu bagi Allah. Yang mengadakan, yang menyekutukan Allah itulah yang itu yang kita katakan mensyirikkan Allah. Syarik bagi Allah tu tak ada, tak maujud, tak ada. Ya, kalau kita letak maujud syarik bagi Allah, maka syiriklah. Tiada maujud sekali-kali syarik bagi Allah, sekutu bagi Allah. Dan jikalau ada, kalau kata hak kata ada, ya, orang yang musyriklah, yang menyembah patung dan lain-lain, mensyirikkan Allah dengan satu, nescaya datang kebinasaan bahagian-bahagian dan diketahui segala yang harus. Kalau kata jikalau ada, nescaya datang kebinasaan, yang membinasakan apa itu syarik bagi Allah. Baik. Kemudian dan telah mentakrif setengah mereka itu akan sifat ilmu itu dengan katanya, ada sebahagian mentakrifkan ilmu ini dengan bagaimana sifat yang mawjudah, sifat yang wujud lagi qadimah, yang sedia ada, sedia kala pada zat Allah, yang menyatakan dengan dia segala maklum daripada segala yang wajib, menyatakan dengan dia segala yang maklum atas barang yang, atas segala yang wajib, mana wajib, dan segala yang harus dan segala yang mustahil atas barang yang muwafaqah dengan hakikat akan sebagai nyata. Sebagai nyata mana dari sudut sama ada kita sebut tadilah, diketahuinya yang mawjud maupun yang maklum, sama ada yang wajib ataupun yang harus ataupun yang mustahil. Baik. Kemudian yang tiada ihtimal lawan sekali-kali dengan satu jalan dua, maka tiada lawan, tiada lawan bagi jalan tadi. Maka keluar dengan yang nyata itu, keluar daripada hak nyata tadi itu, yang tiada nyata. Jadi mana nyata lah, ya. Keluar daripada nyata itu tidak nyata. Mana tidak nyata ni bagaimana? Dengan suatu seperti zon dan syak dan waham. Mana ilmu Allah itu tidak boleh kita sebut ada padanya zon, sangka-sangka, syak, waham, ini sangkaan, apa ragu-ragu, tidak benar-benar nyata. Kalau pada makhluk, pada makhluk ni semua ni pada makhluk lah, mari apa sangkaan, zon, kemudian syak, kemudian waham,
Semua ni mari tidak yakin. Tapi dalam ilmu akidah tak boleh ni. Tapi dalam perkara lain boleh berlaku. Betul dah. Apa binatang tu ada hantu. Makna kena kita tak yakin sebab kita tak tengok. Maka pada ilmu pada makhluk ni, ia boleh mari zon, boleh mari syak, boleh mari waham. Mari tak yakin. Tak yakin sepenuhnya. Hak dia belajar apa dah, hak dunia lah. Kepada duniawi, maka perkara duniawi itu tak ada masalah. Itu tak yakin. Tetapi ilmu Allah itu nyata. Kalau kata pada makhluk tadi itu tidak nyata, mana dia tidak faham tentu. Kalau dia belajar apa tu? Kimia. Nyata, kalau kata nyata dia pada kimia tu, dia jawab habis semua, dapat semua betul lah 100%. Makna hak tu nyata bagi dia. Mana dia faham dan dia tahu betul. Mari soalan kursi ke mana dia boleh jawab. Itu nyata. Kalau tiada nyata, disebut lawan pada nyata, tiada nyata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang dia faham, ada yang tahu dia boleh jawab. Ada kita tahu dia tak boleh jawab. Tiga. Hak tu lawan kepada nyata. Mana hak tu tidak nyata. Tiada nyata. Maka tiada dinamakan ilmu. Baik. Dan keluar dengan atas barang yang muwafaqah dengan hakikat itu jahil murakkab. Tadi itu jahil murakkab lah. Karena bahawasanya tiada nyata atas muwafaqah dengan hakikat. Baik, itu tahrif pada sebahagian ulama. Baik, tapi dari sudut keadaannya sama lah. Kemudian dan keluar dengan tiada ihtimal lawan itu i'tiqad yang jazam orang yang mensyokkan dia. Jazam kerana bahawasanya ihtimal lawan ia dengan mensyokkan oleh orang yang mensyokkan dia. Mensyok tadi itu. Dan dikendaki dengan segala maklum itu tiada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Maka masuk dalam yang wajib itu barang yang tiada kesudahan baginya daripada sifat kamalat bagi Allah. Itu wajib. Dan demikian lagi masuk dalam yang jaiz itu barang yang tiada kesudahan, iaitu nikmat syurga dan azab neraka bagi ahli keduanya. Itu harus kena kedua-dua tu tiada kesudahan. Masuk syurga dan nikmat dalam syurga itu tiada penghujung, kerana khalidina fiha, kekal dalam. Juga azab neraka, bagi golongan yang masuk dalam neraka dan kekal dalam dia, waliyadzubillah. Golongan yang kafir, kufur, masuk dalam neraka, kekal dalam dia. Kekal sampai bila? Khalidina fiha, waliyadzubillah. Jadi tidak ada dihinggakan dia, tiada kesudahan. Itu jaiz. Maka diketahuinya dengan tafsir. Diketahui Allah dengan tafsiri, dengan terperinci. Jikalau tiada hingga sekalipun seperti sifat kamalat bagi Allah Ta'ala. Baik. Itu pada keadaan apa itu ihtimal lawan tadi lah. Lawan. Baik. Dan kata qil, ada pandangan mengatakan diketahuinya dengan tafsir itu barang yang ada baginya kesudahan. Diketahuinya dengan secara terperinci barang yang ada kesudahan. Kesudahan sekian, sudah bila kiamat, bila mati, orang ni mati sekian ada dia punya penghujung dia, kesudahan dia. Tafsiri Allah tahu secara terperinci. Adapun yang tiada baginya kesudahan, maka mustahil bahawa diketahuinya dengan kehinggaannya. Bila tak ada kesudahan, nanti kata ada sebenarnya mengatakan pula. Ada pandangan pula kata, bila tak ada kehinggahan, tak ada kesudahan, maka tiada diketahui. Tiada baginya kesudahan, maka mustahil bahawa diketahuinya dengan kehinggaannya. Maka kaul ini dhaif, kaul ini dhaif. Karena walaupun tiada kehinggaan, tiada kesudahan, karena mencakupi ilmu Allah itu semua.
Walaupun tak ada hingga, mana tak ada ujung, tetapi Allah Subhanahu wa taala, kerana hakikat ilmu Allah tu tak ada kita nak sebut apa batas. Jadi tidak layak untuk kita nak mengatakan bahawa mustahil ni pasal ada kesudahan, maka dia lebih dekat kepada kita menggunakan logik akal. Akal, kita guna akal semata. Kalau kata tak ada ujung, maka mustahil lah boleh tahu ujung ke mana. Itulah akal. Jadi kita nak tolak mana pandangan ini dhaif lah, diletak sekadar dhaif. Ya, supaya kita tidak fikir macam tadi. Kita nak fikir bagaimana, nak i'tiqad macam mana bahawa ilmu Allah itu meliputi segalanya. Baik yang maujud, baik yang makhluk, baik yang dulu mula dulu ataupun yang penghujung, baik yang tak ada hujung sekalipun. Maka kaum ini dhaif, dia dapat dipegangkan, dia tak dipegang. Kaum tadi, kaum yang kata bila tak ada hingga, tak ada sudah, maka mustahil lah tahu bukan dia. Tak boleh, kerana ilmu Allah bukan ilmu makhluk, bukan ilmu kita. Ilmu kita hak dihinggakan, hak ada kesudahan pun kita tak tahu. Mati kita pun kita tak tahu. Benar nanti kita akan mati, nanti kiamat pun kita tak tahu. Maka kita tak boleh fikir ikut fikir kita. Ikut kita sebut akal kita nak fikir, kita nak tilih tadi lah. Nak tilih kata kalau tak ada kesudahan, mustahil ada ilmu akan kesudahan dia, tak boleh. Kerana kita nak pada ilmu Allah, bukan ilmu makhluk. Kemudian dan kata Syekh Suhaimi, dan hasil dakwah orang yang berkata tiada diketahui barang yang tiada kesudahannya dengan tafsir itu, tiada kufur i'tiqad itu. I'tiqad tadi itu yang kata tadi itu tiada kufur lah. Kerana dia meletakkan dari sudut kaedah lah. Kaedah apa? Bila tak ada ujung, tak ada kesudahan dia, maka lepas ujung tu ada, tak ada lah kan. Gitu. Cuma kita nak ambil jalan yang memberikan selamat. Kita tak payah pukul ni mustahil tahu apa semua, tak payah. Kita ambil secara general, secara umum, bahawa pengetahuan Allah itu, ilmu Allah itu meliputi segalanya. Tak perlu kita nak fikir bila tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan, maka tak ada ujung. Tak ada apa lah, sepah tu pasal ada ujung, tak ada ujung. Baik itu Syekh Suhaimi kata, tiada boleh kita dakwa mereka itu kufur lah. Tak boleh kita katakan kufur, tiada kufur i'tiqad itu. Dan jikalau ada ia haram, maka sekadar boleh kita kata haram lah, nak fikir. Pasal haram tu pasal kita fikir lebih. Tak perlu kita fikir lebih itu. Baik itu disebut tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah kamu pada makhluk Allah cipta ni, jangan kamu fikir pada Allah. Kita belajar pada sisi sifat Allah ni supaya kita mengenal Allah. Janganlah kita berfikir pula kalau begini tak perlu. Sekadar kita ambil yang nak menambahkan apa kita sebutkan, membenarkan iman kita, nak mengesahkan iman kita dengan i'tiqad yang benar. Baik. Maka jikalau engkau kata muqtada keadaan ilmu Allah Ta'ala meliputi bagi barang yang tiada kesudahan dengan jalan tafsir itu, bahawasanya tiada baginya kesudahan, dan muqtada tiada kesudahan itu tiada tafsir. Inilah anak huraian dia yang tidak meletakkan bahawa yang kata tu kufur i'tiqad lah. Kerana pada pandangan ni ia lebih kepada kaedah tu lah. Kaedah bila kata tak ada ujung, tak ada sudah dia, maka begitu tak ada lah ujung tu. Maka adalah antara keduanya itu berlawanan. Kerana yang menghukumkan ketiadaan hingga itu tiada boleh ditafsirkan, dan yang menghukumkan boleh tafsir itu ada baginya hingga inilah yang berpatutan.
Jadi sedikit kita sebutkan perbezaan ya, pandangan ulama. Cuma ni kil pandangan yang sedikit lah, pandangan yang terpencil. Yang bagi i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah tidak meletakkan pada kita kufur, dan tidak meletakkan kufur yang disebutkan tadi ni, tiada kufur i'tiqad itu. Kerana mengkufurkan tu kena berhati-hati, kena jelas nampak sifat kekufuran yang ada. Selagi tidak jelas, maka tidak boleh kita nak mendakwa seseorang itu kufur. Baik. Dan kerana inilah berkata Imam pada kitab Burhan baginya, barang siapa berkata Allah Ta'ala mengetahui barang yang tiada kesudahan, dengan tafsir itu kami sampaikan, yang ini bodohkan akannya. Kita faham itulah. Baik. Maka telah menjawab oleh Syekh Jauhari dengan bahawa seorang yang berkata safih itu qiyas yang ghaib dengan yang syahid, yakni dikiyah ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu yang baharu, dan itu qiyas yang fasik. Dan ketiadaan mengetahui kami dengan hakikat zatnya dan hakikat sifatnya itu mewajibkan bagi kami sekarang jawab soalan ini. Baik. Maka hak kita sebut awal tadi itu, dia kata apa, kalau ada yang mengatakan bahawa Allah tahu akan barang yang tiada kesudahan tu secara terperinci, bila tak ada sudah Allah tahu, maka dia kata apa, kami safihkan, kami bodohkan akal dia. Tu mana kita sebutkan ni guna logik akal kan. Pasal dia kata kalau tak ada sudah, tak ada ujung lah, tak ada ujung, maka selepas ujung tak ada, tak ada. Dia guna akal, dia kata. Jadi dia kata bodoh akal. Tak boleh lah gitu. Kerana kita pegang yang ada apa tu warilah, jelas dia punya apa nas dia. Baik. Jadi itu pada apa yang kita sebutkan mukadimah daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat yang wajib bagi Allah sifat ilmu. Baru sebahagian yang kita baca, masih ada lagi, iaitu kita akan apa dalil kita tak baca lagi, dalil ilmu Allah, kemudian ta'alluq ilmu. Nanti insya-Allah kita akan sambunglah pada pertemuan yang akan datang, kerana ikutnya kuliah 30 minit lebih ya. Saya tengok jatuh tengoklah siapa 7:45 saya isyak 8:50 tengok lagi tak 50 lagi. Tak apalah, saya minta maaf belajar sikit lah. Kalau ikut 30 minit, bila lebih kurang 45 minit gitulah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi